Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton TV9 sekarang. Anda sedang menyaksikan Sembang Viral Mega. Baik, bersama dengan saya Profesor Madya Datuk Dr. Iza Arif Muhammad Kasim. Ustaz. Ya. Selamat menyambut Ramadan, selamat puasa Ustaz. Alhamdulillah, sihat ya. Okey Ustaz. Bagi kita semua, semoga Ramadan kali ini memberikan ganjaran yang begitu besar pada kita. Amin. Dan kalau kita boleh macam ibarat kait buah lah Ustaz. Berapa banyak buah kat atas pokok tu dapat kita kait. Macam itulah bulan Ramadan kerana rahmat Allah akan turun pada bulan Ramadan ni banyak Ustaz . Betul, alhamdulillah. Bulan Ramadan memang luar biasa. Luar biasa Ustaz. Memang luar biasa. Macam mana luar biasa tu Ustaz? Luar biasa sebab rahmat Allah pada bulan Ramadan melebihi segala-galanya. Dengan malam Al-Qadarnya, dengan amalan-amalan dipertingkatkan. Jadi alhamdulillah bulan Ramadan ni kita dapat meningkatkan melalui Sembang Viral. Baik, insya-Allah. Okey, Ustaz, saya nak tanya Ustaz Manusia Ustaz. Manusia ini adalah hamba Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, aku jadikan engkau manusia daripada kepingan-kepingan tanah liat yang berwarna hitam, lalu aku bentuk dengan tangan aku, lalu aku tiupkan sebahagian daripada roh aku. Jadi manusia ni hamba Allah, makhluk Allah. Manusia ni perlu ada agama ke? Ya. Soalan dia, manusia ni perlu ada agama ke? Kerana topik kita pada hari ini Islam fahaman sendiri. Islam fahaman sendiri. Okey. Tapi agama ni Ustaz, sebenarnya agama ni macam mana Ustaz? Agama ni ada berapa? Manusia atas muka bumi ni, kalau hidup mereka tidak ada agama, maknanya mereka tak ada beza dengan binatang. Bahkan Allah sebut dalam Quran, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Bayangkan binatang, you tengok, saya bela kucing. Hidup kucing senang tau. Bangun pagi, makan, buang air, tidur. Lepas tu main kejap, tidur. Tak ada pahala tuju, tak ada masa depan, tak ada orang kata apa, tidak ada pegangan hidup. Beza dengan manusia. Manusia ni Allah dah bagi tahu, hidup kita perlu ada pegangan. Inna dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala satu saja. Tapi kalau ikutkan kepada kajian atas muka bumi ni daripada Nabi Adam sampai hari ini, tak kurang 4,200 jenis agama. Yang masyhur ada 10. Termasuk Islam, Kristian, Buddha, Hindu. Itu semua antara nama-nama agama yang sangat famous dalam negara kita, dalam dunia ni. Cuma yang banyak dianuti oleh masyarakat dunia ada lebih kurang 4,200. Walau bagaimanapun, itu hanya angka. Maknanya agama yang tak diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Islam, kerana di dalam Islam itu ada 3 komponen penting. Pertama, kita ada apa? Kita ada akidah. Akidah, di dalam akidah kita ada iman. Apa yang kita beriman dengannya? Beriman dengan Allah, hari kiamat, beriman dengan mungkar nangkir, dengan para malaikat. Semua itu adalah keimanan. Itu yang pertama. Itu akidah kita. Dan kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tak sembah selain Allah Azza wa Jalla. Itu adalah akidah. Yang kedua, kita ada syariat. Syariat adalah amalan, perbuatan kita yang menunjukkan kita seorang yang beragama Islam. Sembahyang 5 waktu. Itu yang dinamakan al-Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu sembahyang 5 waktu, lepas tu puasa di bulan Ramadan, pergi haji, bayar zakat. Daripada Nabi Adam tu, agama tu Islam. Daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, agama yang dianuti, yang dipegang adalah Islam. Sebab kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang membezakan antara Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, semua tu sampai Nabi Muhammad adalah syariat.
Boleh tak Ustaz terangkan syariat ni Ustaz? Supaya saya pun nak kena faham betul-betul ni. Okey, agama kebetul yang membezakan dia tu adalah syariat tu kan. Di antara ialah kita ada 4 kitab, betul kan? 4 yang kitab. masyhur 4 kitab. Sebelum sampai kepada Al-Quran, kitab yang terakhir. Okey, Ustaz sila. Okey, kita kena faham. Syariat beza. Tak payah pergi jauh lah. Ada orang dah kata saya nak tahu syariat Nabi Daud. Tak payahlah, jauh sangat tu. Kita ambil syariat Nabi Isa alaihi salam. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, dia ada satu fatrah yang cukup panjang. Ya. Jadi nak bagi tahu syariat Nabi Muhammad, kalau baju abang kotor. Katakan baju abang keluar ni elok pup kena tahi burung. Kotor sebelah sini. Syariat Nabi Muhammad kita basuh. Kita bersihkan sampai tidak ada bau, tak ada warna dan tidak ada rasa. Tetapi zaman Nabi Isa, syariat Nabi Isa, kalau kotor, abang kena buang. Abang kena potong kawasan yang kotor itu, buang, tampal dengan baju yang kain yang lain. Tapi kalau baju mahal Ustaz? Zaman dulu dia tak kira mahal tak mahal. Itu syariat Nabi Isa. Bila datang Nabi Muhammad SAW, syariat itu telah terbatal. Datang dengan syariat Nabi Muhammad SAW, iaitu basuh. Hukum hakam di dalam kitab Taurat berbeza dengan kitab Zabur. Berbeza dengan kitab Injil. Tak sama. Bila datang Nabi Muhammad SAW, dalam Al-Quran, syariat Nabi Muhammad berbeza dengan syariat Nabi. Habis tu mana datang agama sampai berapa ribu agama tadi Ustaz? 4,200. Minimum tu, mana datangnya? Dia Kalau katakan daripada Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia yang pertama turun ke bumi. Kan? Turun ke bumi, maknanya daripada situ, maknanya sepatutnya semua Islam. So, sebab kita ni Allah bagi akal. Tetapi bukan hanya untuk menggunakan akal itu untuk hidup. Kita kena ada guide. Kita kena ada pembawa ataupun yang menunjuk. Apa ia? Iaitu Al-Quranul Karim. Kitab-kitab sebelum ini, macam dulu kita ada Zabur, kita ada Taurat, kita ada Injil. Tetapi kitab Injil itu tidak dirujuk. Kitab Injil itu telah ditambah, ditokok tambah sehingga ia jadi lain. Maka daripada situ timbullah fahaman-fahaman sendiri. Betul? Ya, timbul fahaman sendiri. Ada kata, oh sebenarnya Tuhan tu dia ada bentuk macam binatang. Oh, datang pula kata, oh sebenarnya Tuhan itu adalah kemaluan wanita. Wah, dia yang sembah kemaluan wanita. Sebab dia menganggap baby keluar itu, oh dia dah cipta manusia daripada situ. Sampai peringkat itu sebab mereka menggunakan akal semata-mata. Kita takkan boleh guna akal sepenuhnya. Kita kena balik kepada Al-Quran, kita kena balik kepada sunnah Nabi SAW. Barulah kita punya akal itu akan dapat petunjuk yang baik. Ada banyak benda yang saya nak Ustaz rungkaikan kerana apa yang berlaku hari ini ada pula dalam keadaan serba moden yang ada kecanggihan social media, orang boleh merujuk kepada ustaz-ustaz. Kita ada banyak masjid khas dalam Malaysia ni, ada banyak ulama-ulama. Tetapi kenapa orang boleh berfikiran sendiri tentang agama? Ini yang saya nak tanya ustaz lepas ni. Tapi kita berehat sebentar. Anda jangan lupa appointment anda selepas ini bersama Sembang Viral Mega bersama dengan saya TV9. Islam pun bercakap dah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Agama mereka Yahudi tetapi dia hafal Quran bang. Yahudi tu dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia boleh betulkan abang punya bacaan hadis tu. Sembang Viral Mega di TV9. Okey. Bersama dengan Ustaz. Okey Ustaz, saya memang tak puas hati lagi Ustaz. Ustaz cuba terangkan apa itu syariat, apa itu agama tadi bagi komplit betul-betul. Bila sebut tentang agama, kita mesti berpegang dan mempunyai keimanan menyembah Allah yang satu. Itu adalah pegangan agama. Pegangan agama kita tak lain dan tak bukan iaitu Islam. Yang kedua, kita ada syariat. Syariat adalah perkara-perkara yang telah diarah oleh Allah kepada orang-orang Islam. Sebagai contoh, semayang. Maka itu adalah syariat. Untuk kita orang Islam, amalkan, tunaikan. Zakat, haji, umrah. Ni bulan Ramadan. Kita kena puasa. Ini adalah syariat. Tak sama puasa kita hari ini dengan puasa zaman Nabi Musa. Tak sama.
Tak sama puasa kita hari ini dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu dinamakan syariat. Maknanya kita sekarang berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3, kita ada akhlak. Islam ni dia komplit. Dalam Islam dia ada akidah, kemudian dia ada syariat. Nombor 3, dia ada akhlak. Akhlak Islam adalah akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, Islam itu sempurna. Ada orang lain kan dia kata agama tu sebenarnya sama je. Ada orang cakap. Tak samalah. Sebab agama Islam, Itu yang saya cakap. Ada orang lain cakap dia kata agama tapi sekejap Ustaz. Sebab saya ada tetamu. Dia kena ada penyeri Ustaz. Betul. Okey, betul. nak tahu siapa penyeri dia? Okey, anda penonton di rumah saksikan bingkisan ni dan anda akan tahu siapakah penyeri bersama dengan kami. Cil sudah lah, tak apalah, tak kisah lah. Ini namakan hot chicken shit. Nak tak apa tu? Hangat tak ayam. Orang sekarang tengah makan sana tu, tengah jamuan. Pergilah ke sana makan. Janganlah sibuk kat sini. Sini tempat pengurusan. Dah sepakat untuk pulang ke kampung. Cekelekak. Maafkan kami. Maafkan kami. Inilah penyeri dia. Saudara Razak Ahmad. Saya. Dan saya kenal saudara Razak, saya panggil Ajak je. Kita dah kawan lama kan. Okey, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Perkembangan terkini Razak. Masih lagi syuting, masih lagi buat kerja filem. Razak Ahmad ini mempunyai suara yang merdu ketika azan. azan, baca Quran. Orang kata kalau dia ni ajarlah bacaan Quran yang macam mana pun dia boleh ikut. Tu kelebihan Tuhan bagi. Lanjut azan sikit Razak. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, Razak, hari ini kita bercerita tentang Islam mengikut fahaman sendiri. Apa pandangan Razak bila ada manusia dia nakkan bahawa Islam itu ikut fahaman dia sendiri? Mengikut Islam itu ada dia punya undang-undang dia, ada syarat-syarat dia. Tak boleh buat fahaman sendiri. Apa fahaman dia tu konon-kononnya? Bila kita bekerja tu, pergi sana, pergi sini tu akan tersempaklah juga sesekali dengan orang macam ni. Puas jugalah kita menjawab tu kan. Sebab kadang-kadang tak terjawab pun, diam je. Sebab dia lebih yakin dengan apa dia cakap, kita nak kata apa. Kadang-kadang pelik tau. Pernah sekali bang, saya jumpa. Ni dekat Kuala Lumpur tau. Kuala Lumpur. Jumpa. Dia ni setiap kali azan dia akan ada dalam surau. Tapi dia tak semayang. Dia duduk kat belakang berzikir. Orang semua tahu dia. Kalau dia datang, orang kata dia gila ke? Dia tak gila. Dia tak gila, dia sihat, dia bekerja, dia ada kedai. Saya tanya dia kenapa tak semayang. Saya ustaz, saya mengikut syariat Nabi Daud. Saya dapat daripada mimpi. Kat situlah baru saya ajar dia, saya didik dia, ajak dia makan, kena tom yam, sembang apa semua, barulah dia kata, rupanya yang ajar saya tu syaitan lah. Dia kata bukan saja syaitan, iblis dia datang ajar kamu. Sampai peringkat tu. Jadi kadang-kadang dia orang ni faham agama tu ikut kepala dia, ikut nafsu dia. Okey, Razak pernah dengar tak macam orang kata Islam tu, dia Islam, dia orang Islam tapi dia kata sebenarnya kalau macam semayang tak payah semayang, niat je. Kalau gitu niat je lah, tengok nasi, niat je aku makan. Lepas tu jangan makan. Dah kenyang dah. Boleh? Tak boleh kan? Itu contohnya lah. Selalunya kita membahas balik tu, itulah cara dia. Tengok je nasi, lepas tu kau niat lah tu, aku dah makan nasi tu. Dah, balik. Lapor rasanya. Jadi sama juga macam ni. Kita bila semayang, bila niat tu kena buat lah. Kadang-kadang ada rakyat Malaysia, contohnya rakyat Malaysia belajar di luar negara. Macam kita berpegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka membawa pulang berbagai-bagai ini, adakah itu sebenarnya fahaman ataupun dia juga Islam atau macam mana Ustaz? Itu Adalah fahaman, pegangan ataupun cara dia memahami sesuatu isu ya dalam Islam. Jadi kalau kita balik ke Malaysia, kita dah tahu Malaysia ini berpegang dengan mazhab Syafi'i, maka tak perlulah kita bawa apa yang kita belajar dulu, tempat kita tinggal dulu,
Di Morocco sebagai contoh, mazhab Maliki, kita balik datang ke Malaysia, kita nak bawa. Itu sebabnya kita di Malaysia apa-apa pun mulakan dengan mazhab Syafi'i. Sebab di Malaysia sekarang ni undang-undang kita, hatta dalam perlembagaan Malaysia pun bermula dengan mazhab Syafi'i. Nampak? Dalam mahkamah syariah pun, dalam bab talak, bab perkahwinan, kita mula dengan mazhab Syafi'i. Dalam jual beli, kita mula dengan mazhab Syafi'i. Kalau ada masalah sukar dan sebagainya, baru dia akan pergi kepada mazhab-mazhab yang lain. Itu pun yang buat adalah mufti, orang-orang yang ada authority dalam bab itu. Bukan orang awam. Sekarang ni orang awam pergi masjid 5-6 kali dah. Saya ikut mazhab Hanbali. Sudah. Kita ni dalam keadaan social media yang begitu hebat sekarang kan. Jadi apa pandangan Razak bila orang itu dia berguru dengan Google? Dalam Google tu macam-macam ada. Memang ada ustaz Google pun. Cuma kita tak kenal dia tu siapa sebenarnya. Kita tak kenal. Jadi kalau yang tak kenal tu jangan pusing lah, tu je lah. Kalau misalnya Ustaz Zaidrus contohnya kan, kita dah tahu dah memang dia penceramah, kita kenal dia, tak apalah. Ustaz Kazim Ilyas contohnya. Itu semua Sunnah wal Jamaah punya golongan. Sama macam kita boleh lah dengar. Tapi kalau yang lain-lain pada itu, banyak saya dengar pun Yahudi pun ada juga masukkan kononnya atas nama Islam, tapi surah ada surah baru. Adakah sebab ni Ustaz wujudnya fahaman-fahaman baru ni Ustaz? Sebab apa? Dia menggunakan logik akal. Adakah sebab tu? Dia antara punca jahil. Kita tak kata mazhab lain tak betul. Tak ada. Empat mazhab memang dibenarkan untuk kita belajar. Cumanya kita kena menghormati mazhab setempat. Macam kita di Malaysia. Macam saya kalau pergi Morocco, saya menghormati mazhab Maliki kat sana. Saya pergi ke Arab Saudi, mazhab Hanbali. Saya kena hormat orang sana. Tak kunut. Itu mazhab Hanbali. Tak baca bismillah dengan kuat. Itu mazhab Hanbali. Jadi kita menghormati bila kita pergi ke tempat-tempat orang. Sebagai contoh, orang perempuan bila dia period, Allah sebut dalam Quran. Kan? Dia kena, orang kata apa? Hatta yathurna, sampai mereka bersih. Bersih tu macam mana? Dilihat kepada salah satu quru. Quru, perkataan quru itu ada mazhab kata 3 kali bersih. 3 kali bersih. Kalau mazhab Syafi'i 3 kali bersih ke 3 kali period? 3 kali bersih. Pandai. Ini mazhab Syafi'i yang sebenar. Senang soalan tu. Nak bagi payah kan? Susah pula. Bagi payah, Ustaz nak jawab, bukan saya. Ada mazhab pula mengatakan bahawa yang dimasukkan 3 kali quru itu 3 kali quru. Quru itu bermaksud 3 kali period. Jadi makna perbezaan pemahaman terhadap nas ayat. Jadi, adakah salah? Tak salah. Cuma kita pakai pandangan yang kita pegang pada hari ini. Tapi banyak orang-orang muda hari ini, ada juga sebagainya yang sudah berumur, mengatakan apa yang ustaz-ustaz dekat Malaysia bawa ni, ahli sunnah wal jamaah ke ni semua, dia kata benda ni memeningkan kepala dia orang. Dan ada orang mengatakan mereka ni liberal. Apa itu liberal? Apa itu liberal? Selepas ini jawapannya. Stay tune untuk Sembang Viral Mega. Islam pun bercakap dah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Agama mereka Yahudi, tetapi dia hafal Quran bang. Yahudi tu, dia hafal Quran, dia hafal hadis. Dia boleh betulkan abang punya bacaan hadis tu. Pasal agama jangan dibuat gurauan lah. Daripada kita post benda yang bukan-bukan. Masalahnya post benda pasal agama yang boleh memberikan motivasi ataupun memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita post dekat media sosial kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya-Allah kalau orang tu dekat dengan Allah, kita pun dapat pahala juga. Kita kena tahu mana akhlak kita, mana akidah kita. So itu benda basic yang kita tak boleh lari. Kalau knowledge kita ataupun pengetahuan kita sampai situ sahaja. Yang selebihnya kita kena berguru. Make sure dalil itu sah dengan apa konteks dia lah. Kalau nak bercerita dalam konteks Islam ataupun agama, janganlah kita memberi pandangan yang mengikut logik akal yang jauh daripada syariat Islam. Kita sampaikan suatu fakta ataupun perkara tentang agama itu haruslah kita dapatkan rujukan daripada mereka yang pakar dan lebih arif tentang soal itu. Kita sama-sama jangan menjadikan agama ni sebagai bahan konten, sebagai bahan untuk kita nak viral, bagi tahu benda yang salah, kita sampaikan information salah tentang agama kepada orang lain, dan buat pula kalau orang tu mengamalkan benda yang kita buat, secara automatik ini menjadi
dosa yang berpanjangan kan? Sebab kita menyampaikan benda yang salah dan tak pasti ni, merasakan agama tu boleh dijadikan benda yang mudah, boleh dijadikan bahan gurauan. So it is something yang inappropriate. Welcome back. Sembang Viral Mega di TV9. Masih lagi bersama dengan Razak Ahmad dan juga Ustaz Izzah. Tadi sebelum berehat, saya bercakap pasal liberal. Okey. Apa ini liberal? Islam yang mereka anuti, yang mereka pegang, mereka salah guna rujukan terhadap akidah dan juga syariat yang ada dalam Islam. Itulah liberal. Liberal, dia Islam. Saya Islam. Tetapi saya mentafsirkan akidah yang saya pegang mengikut kepala saya. Oh, hukum akal dia? Ikut akal. Maknanya dia bukan ada ustaz bagi tahu, dia tak ada. Dia fikir logik. Ustaz, dia akan fikir logik dan ustaz dia juga adalah liberal yang sama. Ini fahaman? Fahaman. Bukan agama Bukan agama Islam. Kalau dia bukan agama Islam, dia dinamakan orientalis. Orientalis dia bukan agama Islam. Dia tidak ada agama bahkan. Kalau di US mungkin mereka tu Yahudi. Agama mereka Yahudi tetapi dia hafal Quran bang. Hafal Quran 30 juzuk. Ya, kawan-kawan saya buat PhD dengan seorang Yahudi. Yahudi tu dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia boleh betulkan abang punya bacaan hadis tu. Hadis tu sahih, hadis ni tak betul, hadis ni daif, dia tahu bang. Liberal ni dah berkembang dalam Malaysia di tahap yang mana Ustaz? Kalau tengok kepada media sosial yang ada pada hari ini, kita tengok melalui observation, kita tengok cara budak-budak kita bercakap, cara anak muda kita bercakap, cara sebahagian-sebahagian masyarakat kita bercakap, kita boleh tahu yang bahawa liberal telah berkembang dalam pemikiran anak muda kita. Yang macam orang bela anjing tu, Razak, pernah dengar cerita Razak? Pernah dengar. Kita sekarang ni masalahnya gini, bila tengok TV orang putih, cerita-cerita luar negara, anjing tu memang betul-betul kawan dia buatnya. Dia orang berjaya menunjukkan anjing tu betul-betul kawan dia, tolong dia, bawa orang buta, bawa orang ini, tolong penjenayah, tangkap penjenayah dan sebagainya. Jadi kita diberitahu anjing adalah haram, najis berat ni. Jadi tak boleh nak sentuh, tak boleh nak itu, alio dia pun najis, segala-galanya najis lah. Tak, sana tak. Anak-anak kita tengok, kenapa kata anjing teruk? Tu anjing lah. Tapi ada orang kata, dia kata tak apa bela anjing, tak apalah, lepas tu dia boleh samak. Itulah pemikiran mudah dia ambil. Itulah tadi tu meliberalkan benda ni. Liberal. Okey, sekarang ni netizen pun dia ada komen juga. Komen-komen netizen. Dalam banyak-banyak binatang, anjing juga nak dibela. Baik kau boleh biawak je. Oh, okey. Oh, bagus juga ya statement dia. Baik boleh biawak je. Bagus. Tak perlu berdebat dengan orang perempuan kerana orang perempuan sentiasa betul dan tak pernah bersalah. Ini semua salah lelaki. Berkaitan dengan anjing pun salah lelaki juga. Dah halang-halang muka nak sama, baik engkau bela serigala je. Haram pun tak. Senang time kau tidur, dia nak ngap buat penduli. Dah ke situ pula. Itulah bagi pandangan elok sikit. Okey. Masing-masing dah tengok komen-komen daripada netizen, masing-masing ada akal yang Allah bagi tu, maknanya fikir sendirilah yang mana baik, yang mana buruk. Okey, Ustaz. Okey, tadi sebelum kita pergi tengok bingkisan tadi tu, ada saya dah cakap pasal orang yang hanya percaya pada Quran saja. Tapi dia tolak hadis. Okey, Ustaz terang dulu. Quran ni apa Ustaz? Fahaman ke agama ke apa benda? Itu fahaman. Fahaman. Dia agama Islam. Tetapi dia hanya menerima Al-Quran semata-mata sebagai hujah dia. Dia tak mau pakai hadis. Boleh ke tak boleh? Mana boleh? Sebab kita disuruh oleh Allah Ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat Allah, taat Rasul. Maksudnya kita kena jadikan apa yang Nabi SAW bawa itu sebagai pentafsir kepada Al-Quran yang kita ada pada hari ini. Al-Quran ni mana boleh kita tafsir sendiri. Ia perlu daripada sokongan hadis-hadis Nabi SAW sebagai contoh. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita solat. Ya. Aqimus solat wa atuz zakat. Ada tak dia bagi tahu macam mana cara semayang sebenarnya? Tak ada. Kan? Siapa ajar semayang sebenarnya?
datang kepada hari Nabi. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kamu tengok aku semayang ni. Contoh macam Ustaz cakap tadi lah. Maksudnya dalam Quran suruh semayang, solat saja. Tapi tak beritahu cara-cara dia. Jadi Nabi Muhammad tadilah diberikan contohnya, ikut macam mana aku semayang. Begitu kan Ustaz? Betul. Itu sebenarnya yang sepatutnya lah. Tapi ada sebahagian orang ni, dia mentafsirkan Al-Quran itu ikut kepala dia. Kami ada hak. Itu hak kami. Lepas tu kena pula yang agama Islam pula, dia kata betul, Islam pun bercakap dah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kan macam mana tu? Macam mana tu? Bila sebut tidak ada paksaan dalam agama, dia memahami ayat itu tidak sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Sepatutnya ayat tu untuk orang bukan Islam. Abang tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Betul. Abang kena dakwah dia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang masuk Islam, terima Islam dengan rela hati. Bukan atas paksaan. okey, Razak adalah seorang figura kan yang dah lama. Macam mana Razak memainkan peranan kepada masyarakat kalau Razak nampak perkara-perkara ni berlaku di sekeliling, mungkin kadang-kadang dia terlibat dengan jiran tetangga, saudara mara kan, macam mana Razak mainkan peranan, nasihat dia orang macam mana? Sebenarnya agak pening lah nak cakap benda pasal benda ni, sebab apa, benda ni fahaman masing-masing. Jadi kalaupun saya tahu benda tu salah dari segi akidahnya, daripada segi fahaman dia, cuma bagaimana seorang artis macam saya ni, artis, pelakon, penyanyi kononnya, jadi nak bercakap tentang agama, benda macam tu. Jadi selalunya saya akan bawa mereka ni jumpa dengan orang tertentu. Saya akan temukan. Jadi bagi orang ni bercakap dengan ni. Kalau saya, wassalamualaikum nanti. So kita gunakan orang lain lah yang lebih afdal, lebih sesuai untuk dia bercakap dengan ni. Dan dia tak menjawab. Razak pernah berhadapan dengan macam kononnya orang kalau suruh solat, dia kata kalau tak sempat tu kejap lagi lah macam dia boleh qada. Sedang berlaku sekarang. Ada yang berpegangan begitu. Mereka kata, saya Zuhur saya tak sempat, subuh saya buat kata, tapi Zuhur, Asar, Maghrib tak sempat. So lepas Isyak tu saya qada langsung balik. Ini golongan macam mana Ustaz? Liberal lah ni. Dia menggunakan Islam itu untuk kemudahan dia. Pertama, Islam ni dia perlu ada asas. Asas pertama, pegang dengan Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian pegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi, mentafsirkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Itu penting. Itu asas pertama. Asas yang kedua, dia memahami Al-Quran itu ikut kepala dia, dan dia tak nak ambil hadis sebagai hujah, maka dia akan jadi Quranis. Hanya pegang Quran dan lupakan hadis. Ini boleh keluar daripada Islam. Auzubillah. Boleh. Sebab apa? Sebab dia tak percaya hadis. Bila dia tak percaya hadis, dia tak percaya Nabi SAW. Cukup bahaya. Itu sebabnya kita perlu percaya kepada Al-Quran dan hadis. Hadis sebagai penyokong. Walaupun ada yang berkata apa? Dia kata apa? Nabi ni manusia. Betul, Nabi cakap betul. Cuma nak sampai kat kita tu. Dia kata mungkin orang dah ubah apa semua. Betul. Dia kata, dia kata dah berlaku perubahan-perubahan. Beribu tahun dah dia kata kan. Ya, dia kata mungkin akan sampai kat kita salah. Dah ini bahaya. Sebab akhirnya orang akan menganggap bahawa hadis tu tak boleh percaya. Itu nombor dua. Jadi bila orang-orang yang macam tadi, dia kata tak apa, saya boleh qada. Saya boleh qada sembahyang. Yang penting saya sembahyang. Allah kata aqimus solah wa atuz zakat. Allah suruh sembahyang je. Senang, dia kata saya orang sibuk. Bunyi macam betul. Bunyi macam betul. Macam betul. Sedangkan Nabi tak benarkan. Secara logiknya bila berlaku Isra' dan Mi'raj, bila Nabi turun berjumpa dengan Allah, ada 5 waktu appointment kita dengan Allah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Itu appointment kita kan? Betul. Tetapi bagi mereka Allah suruh sembahyang je. Dia tak balik daripada hadis tu. Sedangkan Nabi kata sembahyang di awal waktu, solat berjemaah, semua dia letak tepi. Sama juga dengan orang yang tak pakai tudung. Dia kata dekat dalam Quran tak ada pun suruh pakai tudung. Kalau Quran tu nak sebut semua benda, tak jadi 30 juzuk. 30 juzuk ni pun kita tak baca banyak. Kita tak habis baca, tak khatam pun. Kalau tu dipanggil 30,000 anti hadis. Anti hadis. Ada kumpulan pula yang satu lagi, mereka ni hanya fokus kepada hadis, tak pakai Quran pula. Ini Quran hadis pula. Ahli hadis dia tak pakai pula Quran. Quran ni dia kata ini umum sangat.
Kita pakai yang hadis Nabi, ada pula kumpulan macam tu. Itu ada juga bagi apa tadi Quranis, ini hadinis. Ni kumpulan ahli hadis dia bagi. Ahli hadis saja. Okey. Quran ni dia ada pandangan macam tu. Pening juga macam ni. Tak boleh. Dia tak balance. Jadi bila dah tiga ni dia orang dah tak betul, maka lahirlah kumpulan yang tadi tu yang dinamakan liberal. Dia ke kanan pun tidak, ke kiri pun tidak, Quran pun tidak, hadis pun tidak. Dia buat kepala dia. Bagaimana perkara ini boleh berlaku dan apa iktibar yang paling tepat untuk kita ikut dalam kita sebagai manusia yang bergelar Islam, yang kita ingat bahawa Rasulullah SAW adalah Nabi kita yang terakhir dan Allah itu adalah Tuhan kita dan Al-Quran menjadi pegangan kita. Kembali selepas ni, Sembang Viral Mega. Jadi sekarang ni kita tak pernah pun cakap tahlil itu sunnah Nabi. Tak pernah pun. Ada juga yang saya dengar Ustaz kan, bila kita nakkan bersama dengan perempuan tu, padahal dia bukan muhrim kita, tetapi dia orang boleh akad nikah ketika tu. Lepas bersama tu, maknanya boleh cerai balik. Ada juga golongan yang ni. Sembang Viral Mega di TV9 dan saya masih lagi bersama dengan Ustaz Izhar dan juga Razak Ahmad. Okey, tadi sebelum kita berehat tadi kita bercerita tentang ajaran sesat. Daripada kita bercerita tentang manusia yang berpegang kepada satu benda yang dinamakan agama, kan? Agama, pegangan tu agama, sampai kepada syariat, sampailah kepada yang golongan anti hadis, golongan Quranis, golongan ni macam-macam, sampailah kepada yang sesat. Okey Ustaz, mengapa berlaku kesesatan padahal mereka itu dulu Islam? Jangan cakap zaman Nabi SAW, ya. Kita lihat apa yang berlaku zaman Nabi SAW. Zaman Nabi hidup lagi pun dah ada orang murtad. Ketua munafik ada, Abdullah bin Ubay. Depan Nabi bukan main, Nabi hebat, Nabi ni, tapi belakang Nabi dipancung Nabi habis-habisan. Nampak tak? Mereka ini ada pandangan dia tersendiri. Bila Nabi SAW meninggal, apa berlaku? Mereka mengatakan zakat hanya dibayar zaman Nabi hidup. Lepas berwafat dah. Itu yang Abu Bakar memerangi golongan anti zakat ni. Maknanya kalau dikata zakat tak wajib tu dia anti hadis lah. Iyalah. Antara orang yang anti hadis lah, dia mentafsirkan bahawa zakat itu hanya berlaku zaman Nabi. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Adakah sekarang kita dah ada virus tu? Ya, sekarang ni apabila kita dah terbuka, dan yang sedih ni kenapa jadi macam ni? Pertama, kata ulama, apabila ilmu tidak diperkasakan. Kita hanya fokus anak-anak biar pandai matematik, pandai English, pandai sains, pandai biologi, pandai bisnes, apa semua ni. Tapi ada tak kita tekankan anak-anak ini tahu tentang akidah, syariat dan akhlak yang betul? Jadi maknanya kita lemah kat situ. Jadi yang kedua, bila kita lemah dari ilmu alat, ilmu asas, maka kata Abu Hasan An-Nadawi, berpindah kepada yang kedua, mula akan masuk ruang-ruang kosong dalam jiwa anak-anak kita, bangsa kita, elemen-elemen yang merosakkan. Elemen rosak ni pula, dia akan masuk yang ketiga. Dia masuk elemen-elemen yang mengenakkan. Ya, betul. Enak. Sebagai contoh, apabila mereka menganggap bahawa saya sembahyang tapi berzina. Saya taubat lepas ni. Tengok dia macam tu. Sedangkan Nabi SAW pesan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang mukminah takkan berzina ketika itu dia sedang beriman pada Allah SWT. Dan dibawa kepada kesesatan tu. Maknanya bukan ajaran saja. Maknanya daripada dia beragama, Islam itu, dan kalau dia mengikut akal dia, mengikut rasa-rasa dia membawa kepada kesesatan. Bukan hanya ajaran sesat. Itu yang kita nak elak dalam hidup kita. Okey, Razak. Pernah tak Razak terdengar atau terjumpa dengan ajaran-ajaran sesat di Malaysia? Ada. Contohnya, ajaran sesat ni dia kata apa? Kau boleh minum arak je. Apa sebab tak boleh? Selagi kau boleh sebut bismillah, selagi kau boleh mengucap, minumlah. Mungkin kamu orang dianugerahkan oleh Allah, tahan arak, tak apa. Boleh minum. Nampak? Tak seronok dengar. Ada juga yang saya dengar Ustaz kan, bila kita nakkan bersama dengan perempuan tu, padahal dia bukan muhrim kita, tetapi dia orang boleh akad nikah ketika tu.
lepas bersama tu maknanya boleh cerai balik. Ada juga golongan yang ni. Itu dipanggil Syiah. Syiah. Dia panggil kahwin mut'ah. Mut'ah. Tak boleh. Jadi saya tanya balik dengan orang tu, boleh tak kalau perkara ni saya lakukan dengan anak tuan? Mana boleh, dia cakap. Tak boleh pula. Yang ini kita dah boleh fikir benda tu tak betul. Satu Ustaz, dikabarkan mut'ah ini berlaku di zaman Nabi, ya. Dibenarkan ketika perang. Ya, tapi dah dilarang. Dibenarkan. Tapi lepas itu diharamkan dah. Tak boleh dah. Cuma puak-puak ini tadi teruskan amalan tu. Dia kata Nabi benarkan apa? Cuma dia tak sebut tentang Nabi dah mengharamkan balik. Itu sebabnya Syiah di Malaysia diharamkan terus. Ada satu golongan pula, dia kata yang perkara ni Nabi tak buat. Jadi tak buatlah. Macam contohnya orang mati tak ada tahlil. Kalau kita pergi kebumikan jenazah tak perlu ada talqin. Ini apa benda pula Ustaz? Ini fahaman. Fahaman yang mereka ini berpegang dengan satu mazhab daripada 4 mazhab. Maknanya mereka pegang dengan mazhab Hambali sebagai contoh. Mereka bukan tak baca bismillah, mereka baca tapi senyap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam kat Mekah. Gitu. Tahu-tahu alhamdulillah dia. Tahu-tahu alhamdulillah. Lepas tu habis sembahyang, mereka tak zikir ramai-ramai. Macam kita berpegang bahawa Imam Asy-Syafi'i menggalakkan kita berzikir ramai-ramai, ya, untuk mengajar orang-orang di belakang kita, iaitu makmum. Mengajar? Ya, untuk mengajar makmum-makmum di belakang bagaimana zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Ya, dalam mazhab Hambali, mereka menganggap bahawa tak perlu zikir ramai sebab Nabi tak buat zikir ramai. Jadi maknanya sekarang ni cara. Jadi dalam hal ini, orang yang tolak tahlil, tolak apa semua, mereka ini ada pegangan dia. Mazhab lain daripada pun boleh juga. Mazhab lain pun halal juga tu. Pun boleh juga. Ya, begitu. Pun dia tak boleh lah nak menyebarkan benda itu di negara kita ni. Sebab dalam negara kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Jadi sekarang ni kita tak pernah pun cakap tahlil itu sunnah Nabi. Tak pernah pun. Bukan tahlil itu wajib. Tak wajib, dan kita tak pernah kata itu sunnah Nabi pun. Kita cakap ini adat orang Melayu Islam. Kan? Kita selalu buat daripada kita sembang tak berfaedah, baik kita buat tahlil, lepas tu kita makan-makan. Itu sepatutnya kita kena betulkan. Sama juga macam Maulidur Rasul, ya. Saya mesti ingat masa saya kecil, kita beragak. Seronok beragak. Maka kita selawat Nabi sepanjang perarakan tu kan. Memang saya duduk negara Arab. Orang Arab tak buat pun. Tak ada, ya? Sambutan Maulidur Rasul macam kita buat ni. Ya. Sebab orang Arab dia ada cara dia tersendiri. Tetapi dia buat majlis selawat, dia buat majlis-majlis dekat masjid dan surau dan sebagainya. Cuma kita ini kita buat macam ni, ada setengah orang dia tak setuju. Dia kata Nabi tak pernah buat pun sambutan Maulidur Rasul ni. Sambutan birthday Nabi ni. Memang betul. Nabi tak pernah buat untuk diri dia. Sahabat tak pernah buat. Para sahabat nampak Nabi SAW. Kita hari ni tak nampak. Maknanya mereka hanya golongan ni dia akan buat apa yang Nabi buat saja. Ya, dia akan buat apa yang Nabi buat, apa yang ada dalam hadis saja. Itu sebabnya dengan golongan-golongan ini kita tidak boleh cakap kosong, tak boleh. Kita kena berhujah. Itu sebabnya macam mana kita nak selesaikan masalah pegangan pemikiran sendiri kan, ataupun Islam fahaman sendiri ni, macam mana nak elakkan? Pertama, kita kena pupuk ilmu agama yang baik kepada generasi kita. Nombor 2, kita kena sentiasa mempunyai ulama'-ulama' yang muktabar dalam negara kita, dan kita kena hormat dan kita kena ketengahkan. Sebab media-media hari ini sudah sampai masa kita gunakan media-media yang ada untuk kita memperkenalkan ulama'-ulama' ahli sunnah wal jamaah yang betul, agar masyarakat kita, anak-anak muda kita kenal ulama' dalam negara kita berbanding yang luar negara. Sebab luar negara bila dia orang ambil, dia orang pakai mazhab lain. Nampak tak? Nombor 3, kita mak bapak kenalah pantau. Macam mana nak pantau? Bawalah anak-anak kita pergi ke masjid dan surau. Hidupkan masjid dan surau tu. Ni masalahnya, kita bila sibuk sikit tak datang masjid. Jadi bila kita tak datang, anak-anak tak datang. Nak ambil iPad ni, iPad ni ambil main elok ya. Akhirnya budak-budak ni akan rosak. Di masjid kita jumpa ustaz-ustaz. Di masjidlah tempat kita nak berkongsi dan minta pandangan-pandangan yang baik. Berborak pasal Islam fahaman sendiri. Berpeganglah kepada apa yang telah ulama'-ulama' terdahulu buat untuk kita. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan sedikit inspirasi untuk anda. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Razak Rasuli bersama dengan saya. Dan thank you very much kepada semua penonton-penonton di TV9 yang menonton Sembang Viral Mega ini. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi
orang yang bukan Islam yang menonton Sembang Bara pada malam ini. Goodbye.